Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita akan teruskan panduan untuk mengisi simulasi guru bagi sheet yang kedua, iaitu sheet penilaian markah co-curriculum. Okay. Jadi sebelum tu cikgu sila download data daripada email sekolah, file yang bernama markah Koko 2013. Okay. Open file ini di dalam Microsoft Excel. Okay. Ini hanya satu panduan untuk cikgu membuat pembahagian markah secara adil untuk semua cikgu. Kalau cikgu ada cara yang lebih mudah, cikgu boleh ikut, atau cikgu nak buat secara manual pun cikgu boleh gunakan secara manual. Okay. So katakanlah nak buat untuk rumah sukan, kita akan buat untuk rumah by During. Okay. So cikgu klik filter yang ada kat sebelah ni, rumah sukan. Okay. Kita akan filterkan yang kita nak saja. Okay. Untick di dalam select all. Okay. So semua dia akan kosongkan. So kita hanya tick pada rumah sukan yang kita nak buat pembahagian. Okay. Katalah kita nak buat untuk rumah by During. Okay. Kita tick, kemudian kita klik OK. Okay, so dia hanya akan keluarkan senarai pelajar rumah Baiduri sahaja. Okay. Kemudian cikgu highlightkan di dalam bahagian jumlah markah pelajar. Okay. Okay, selepas kita highlightkan, kita akan sort. Okay, ikut daripada yang paling besar, nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Okay, sort. Okay, kita pilih tadi sort largest to smallest. Okay, then klik pastikan ditik pada bahagian expand the selection. Okay, dan klik sort. Right, jadi dia akan senaraikan markah pelajar ikut yang daripada tinggi ke rendah. Baik, selepas kita buat dia filter, okay, cikgu mesti kopikan maklumat yang terlibat saja, supaya bila kita buat copy paste nanti dia tidak akan mengganggu data yang lain. Okay, highlightkan semua sekali sehingga pelajar yang terakhir. Okay, kemudian copy dan buat dokumen yang baru. Okay, new workbook. Okay, dan kemudian pastekan. Okay, so ini adalah semua markah pelajar rumah Baiduri. Kalau cikgu nak betulkan 10 tu pun boleh, kalau cikgu tak betulkan 1. Okay, tak ada masalah. Baik. Kemudian supaya semua cikgu mendapat jumlah pelajar yang lebih kurang sama, okay, cikgu tuliskan nama setiap cikgu di ruangan yang tepi sekali. Okay, kata ada 5 cikgu, ada guru A, ada guru B, cikgu letakkan nama yang sebenar. Dan yang keempat nama saya. Okay, kemudian guru E. Okay, ada 5 cikgu. Okay, cikgu highlightkan ini, kemudian letakkan cursor di hujung sekali sampai keluar tanda plus ini, kemudian dragkan ke bawah. Okay, so dia akan copy nama-nama cikgu itu ikut susunan dia sehingga ke akhir sekali. Okay. Baik. Jadi kemudian kita akan supaya kita dapat yang nama kita saja, kita akan buat sort. Okay, kita buat sorting A to Z. Okay, expand the selection. Okay. So kita dapat jadi pelajar ini, pelajar yang cikgu A akan dapat pelajar ini. Okay. Ini untuk cikgu A. Okay. Dan ini untuk cikgu B. Okay. Dan kita carilah nama kita. Okay. Kita ini nama saya. Okay. So kita copy nama pelajar ini. Okay. Sampai yang kita punya markah. Okay. Kemudian kita pergi pada simulasi guru tadi. Okay. Sama juga kita paste reduce. Okay. So yang ini kita isikanlah pemasukan by guru. Okay, jantina cikgu boleh isi, tak nak isi pun tak apa. POV pun cikgu boleh isikan, kalau tak nak isi pun tak apa, dia tidak mempengaruhi markah di sini. Okay, yang penting hanyalah ETR dan seterusnya, sehingga ke akhir ini. ETR jam aktiviti kita sepatutnya ada 18, untuk pemasukan 12. Okay, kalau kita target budak ni boleh datang 10 kali. Okay, so kita isikan pula jam perjumpaan. Jadi jam perjumpaan ialah berapa kali yang dia hadir. Okay, so kita akan dapat markahnya daripada yang tadi. Kehadiran ini adalah kolom yang ke 5. KH ini ialah kehadiran. Okay, jadi kita ambil kolom yang ke 5 ini, guna senarai nama yang sama. Okay, kita pastikan. Okay, sehingga nama dengan nama kita. Okay. Copy, kemudian paste
values. So kita akan dapat jumlah jam perjumpaan dia. Okay. So jam aktiviti acara sekolah, ini untuk sekolah kita dah masukkan sekali di dalam jam perjumpaan ya. Jam aktiviti acara sekolah seperti hari sukan, larian negara, hari terbuka ya. Jadi kita tak perlu lagi isikan. Jam tugasan, kalau cikgu ada bagi tugasan pada pelajar di luar waktu perjumpaan kurikulum, kita boleh cantumkan sekali di dalam jam tugasan. Okay. So kita pernah suruh juga ni siapkan papan kenyataan ataupun bantu kita untuk kemas bilik-bilik khas kan, datang latihan dan sebagainya, kita boleh tambahkan jam sini. Okay. So pelajar ni akan dapat lebih ya, waktu kehadirannya akan dapat lebih ya. Dan lain-lain aktiviti apa-apa saja yang cikgu boleh masukkan ya. Yang penting bahagian berwarna pink cikgu jangan isi ya. So yang penting sini bahagian VTR dan juga jam perjumpaan ya, jam perjumpaan aktiviti. Okay. So yang ini cikgu isikanlah sehingga habis ke semua pelajar. Okay. Nah ini saya letakkan contoh semua sekali 10. Okay. 10 dia datang 6 kali, kita dapat dijadikan yang kecil 4 ya. So dia dapat kosong ya. Dia tidak mencapai sasaran ya. Satu ni dia mencapai sasaran. Jadi lebih baik kita letakkan lebih rendah ya. Untuk pelajar-pelajar yang kurang ni kita letakkan rendah sedikit ya. Kita boleh dapat yang lebih banyak. Okey. Sama juga macam yang tadi ya, sasaran untuk penglibatan KOKO berapa peratus jumlah pelajar yang kita katakan boleh mencapai kehadiran yang kita tetapkan. Okay. Berapa peratus pelajar yang boleh capai kehadiran yang kita tetapkan. Okay. 30 ini adalah untuk program khidmat masyarakat. Berapa ramai pelajar yang boleh hadir khidmat masyarakat. Okay. Untuk bahagian program khidmat masyarakat ini, cikgu hanya perlu isikan nilai kosong ataupun 1. Kosong bermakna pelajar ini tidak pernah menyertai apa-apa program khidmat masyarakat. 1 bermakna dia pernah menyertai apa-apa program khidmat masyarakat. Okay. So kita cikgu letakkan 1. Okay. Sasaran kita hanya 30% saja. Okay. Jadi cikgu tak perlu letak terlalu ramai yang menyertai program khidmat masyarakat. Okay. Kita tengoklah nama-nama pelajarnya yang kita rasa-rasanya boleh ada sumbangan pada sekolah. Okay, kita letakkan satu. Okay, kita buat sehingga habis ya. Di sini saya sediakan lebih kurang 150 itu okay, bahagian. Baik. Kemudian di bahagian POV peringkat penglibatan, okay, dan 2.2 peringkat penglibatan. Okey, dia sampai di peringkat penglibatan ni di bahagian mana. Okey, cikgu hanya perlu tuliskan sama ada peringkat penglibatannya sekolah, daerah, negeri, kebangsaan atau antara bangsa. So dia akan automatik kira berdasarkan yang kita tulis ya. Kita hanya perlu tuliskan okey, lepas sekolah. Okay, so peringkat penglibatan pun pelajar ini terlibat di peringkat sekolah ya. Semua pelajar cikgu kita memang kira pelajar peringkat sekolah ya, hadir peringkat sekolah. Okay, setelah TOV kita semua sekolah dan ETR kita semua sekolah. Okay, tapi kalau ada pelajar cikgu yang mewakili peringkat negeri, daerah, okay, boleh isikan ya, peringkat katalah peringkat negeri ya, peringkat daerah, okay, isikan. Jadi nanti dia akan masuk di bahagian 2.2. Okay, 2.2 pencapaian co-curriculum. Okay, so sasarannya dah terlebih ni 104 ya, sebab kita masih belum delete lagi yang bawah yang bahagian yang kosong. Okay. Kemudian okey, ini untuk rumah sukan ya, kita baru buat satu ni. Okay, untuk bahagian rumah by duri. So cikgu ulang lagi, sambungkan sahaja ya, tak perlu kita asingkan, teruskan sahaja. Katalah kita kelab persatuan unit beruniform kita, katakanlah kadet remaja sekolah KRS. Okey, so cikgu ulang proses yang sama untuk badan beruniform pula. Okey, ulangkan proses yang sama kita buatkan untuk badan beruniform. Okey, copy dan pastekan di tempat yang lain dan teruskan sehingga siap. Okey, jadi pembahagian markah ini saya cadangkan dilakukan oleh guru penasihat, ketua guru penasihat. Okey, kemudian setelah siap diagihkan markahnya kepada guru-guru yang berkenaan di bawah ni. Okey, supaya pembahagian itu adil ya. Semua cikgu akan dapat bilangan pelajar yang
hampir sama tetapi pelajarnya yang berbeza. Okey, so cikgu siapkan semua sekali sehingga tamat. Dan jangan lupa bila dah siap semua sekali, ada ruangan kosong di bawah, mesti kita delete. Okey, kita mesti delete kan. Okey. Kemudian yang penting di bahagian instrumen keberhasilan ya. 3.2 ni masih ada masalah. Okey, kita belum masukkan markah disiplin. Okey, so disiplin sama macam tadi. Okey, bilangan bermasalah disiplin ada berapa orang? Okey, katakanlah kita letakkan baik. Okey, cikgu hanya tuliskan baik atau sederhana. Okey, kemudian ada beberapa orang yang sederhana. Okey, so berapa bilangan yang sederhana ni kita tuliskan di atas sini. Okey, berapa bilangan dia? Okey, katalah kalau kita letakkan 10 orang yang bermasalah, kita letak 10 lah. Okey, dan kita teruskan sehingga kepada semua pelajar. Okey, so dia dah tak jadi dah lagi. Ini masih negatif sebab kita belum siap lagi tadi ya. Okey, jadi siaplah, sudah selesai. Cikgu tuliskan nama, sekolah, sesi, grade dan tarikh. Okey, kemudian printkan bahagian ini, muka surat ini dan hantarkan kepada penilai semasa mesyuarat yang pertama. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.